Betul Ustaz. Okey. Sekarang dulu sekejap. Tapi dulu. Okey, sikit nak pasal balik. Sikit-sikit je. Nak pastikan kita tak terlepas dan nak pastikan kita tahu apa dan kenapa dalam buat beriman pada Rasul. Okey. Saya nak tanya ni. Ini dah belajar tak? Yang ada tanda-tanda kuning ni. Apa maksud beriman pada Rasul? Okey. Dah belajar ke belum? Kat kelas Luhan Muftadi tu Ustaz. Ya, kelas ni lah. Apa maksud beriman pada Rasul? Ada tak? Ada kan? Soalan bagaimana percaya segala Ya, itulah dia. Ada kan? Ada. Okey. Ada. Apa maksud beriman secara ijmal? Apa maksud beriman secara tafsil? Dah belajar kan? Dah kan? Ada Dah Ustaz. belum? Dah. Ada dah. Okey. Satu. Jadi kita sebut satu hari 25 lah. 8 hari bulan 6 kita belajar Ustaz. Lama tu. Ini 25. Juga dikatakan cara tafsir ni mengenal sifat Rasul. Empat wajib. Ni tengah belajar ni. Okey. Empat mustahil. Ni. Satu harus. Ni tengah belajar. Okey, ni. Dan disertakan dengan apa? Dalil.
Dalil. Ni kita tengah belajar ni. Dan pada kesempurnaan silibus, maka terbahagilah dalil ini kepada yang kita biasa sebut dalil dua naqli dan lagi satu yang kita juga biasa sebut dalil aqli. Ini kita akan ini yang kita tengah belajar ni. Satu nama aqli, satu nama naqli. Jadi pastikan kita tak terlepas daripada silibus ni. Daripada silibus ni. Daripada silibus ni. Lepas tu, nanti lepas habis sifat ni, kita akan masuk pada fakta-fakta tambahan dan dalil. Dan dalil yang menguatkan perkataan beriman kepada Rasul. Nanti habis dah dalil. Ini memerlukan satu keyakinan. Ini mesti boleh jawab lah ni. Apa nama yakin tu? Jazam. Ini sambil makan kopok boleh jawab ni. Senang lah ni. Apa? Mana wo senyap? Ya Ustaz, ada Ustaz. Sambil makan kopok boleh jawab Tak. Ustaz dah nulis Ustaz. Jazam. Jazam. Ini apa ni pula ni? Ni apa benda ni? Kenapa dah tahu semua ni? Ni nama apa? Ni nama apa? Ni apa? Ni apa? Dan kalau kita copy satu. Ni yang tu. Ini dia satu. Yang tu. Okey. Ni. Ni apa? Bertepatan dengan benar. Sebenar. Ni. Dalil. Dalil. Okey. Ni. Dia masuk sini. Okey. Apa masuk sini? Mengikut kaedah atau fahaman Jemaah. yang apa?
Ma'rifatul. Ini panggil Ma'rifatul Rasul. Okey. Kalau kita mahu perkataan ni, fikir sikit. Fikir sikit apa ni? X. X tu equal to apa? Intikot. Mengisbatkan. Okey. Pada ni lah, dikatakan katakan apa ni? Rukun syahadah. Muhammad Rasulullah. Ini rukun syahadah lah, tapi pada Muhammad Rasulullah. Okey. Pak Dalin, nak tukar ni. Okey, sambung. Amanah. Dalil nakal. Tak, amanah rasa dah sudah dah. Dalil nakal belum? Malam. Dalil nakal belum? Dalil nakal belum? Nakal. Dalil belum. Ni dalil dia. Saya tulis dia punya ni. Tulis dia punya makna ni cukup. Panjang tulis ni. Ya ayuhal ladzi. Dah sudah ni. Sudah, tak ada yang surat saya. Semalam. Mana dari sini? Ha, ada. Dari nakal ada lah ni. Surah An-Nisa, surah Al-A'raf, Al-Haqqah. Ada pun dalam surat. Kalau dah ada tak apalah. Saya tak tahu je lah. Tak ada yang semalam surah An-Nisa ayat 170, yang hari ni 175. Yang semalam ayat 170, Ustaz tersalah tulis 175. Ni. Ya ayuhal qad ja'akum rasulun bil haqq. Yang ni ayat 170 Ustaz. 70 Uh-uh. Ni bersama ni 70. Betul. Okey, ni pun 170 yang ni ya. Ini dalil pada sidik. Ini dalil pada sidik. Ini dalil pada amanah. Ini dalil pada sidik, ini dalil pada amanah. Dia ada dua ni, tak lama. Ni. Dia ada dua dalil dalam satu ayat. Ni
Ni amanah. Okey. Jadi sifat kat sini mestilah dia mengetahui akan takrif supaya dia faham tepat dengan sebenar. Ini dia faham takrif. Ada tiap-tiap sifat. Dia faham akan takrif. Termasuklah yang mustahil, yang harus semua-semua ni. Dia kena faham takrif. Okey. Sekarang ni kita nak pergi sifat yang ketiga. Apa sifat ketiga? Tabligh. Sifat wajib bagi Rasul. Jangan lupa ni wajib hal. Bukan wajib syarak. Bukan kata Rasul ni kalau dia menyuruhkan dia berdosa. Kenapa begitu? Kenapa tak boleh begitu? Sebab dia Rasul ni tak berdosa. Dia dipelihara. Atas nama dia amanah. Amanah. Atas nama dia amanah. Ini lahir dari mana ni? Dari diri Rasul itu. Buat dulu lawan dia. Apa lawan dia? Menyembunyi. Ni lawan dia. Jadi buat macam ni. Buat macam ni. Kita akan jumpa comparison. Ini sifat wajib. Ini sifat mustahil. Dua-dua ni adalah pada Akal. Oh, jawab macam dah steady akal. Jawab macam dah malas je. Dah tahu lekat akal. Kan Ustaz, kan macam tu. Tak baik Ustaz. Ya, okey lah. Yalah. Tak adalah Allah Kita bagi relax, ilmu. kita relax tu Ustaz, tu relax kan. Relax what relax. Oh, relax. Relax lah, kita jawab tu dengan tenang. Betul. Jangan tension belajar. Oh, saya berbelahan. Oh. Ya Ustaz, Jatuh. I don't care, I tak tension, I tak tension Ustaz. Relax. Oh, jangan tension, pelan-pelan. Nanti tuan mak kahwin kita pakai baju Melayu, warna hijau.
InsyaAllah. Kasut kilat pun yang lupa, kasut kilat. Kasut kilat, songkok tinggi. Jangan lupa. Bukan baju Melayu ni merah. Okey. Ni pada akal. Tomat mana? Sibuk kontin ni hilang. Tak nampak tomat. Okey. Nak cakap apa? Okey, ni. Kita kena boleh isi data ni dengan sendiri. Kita kata apa yang aku dah tahu dengan tabligh ni. Kalau kita kata gitulah. Okey, sekarang ni aku belajar sifat Rasul. Tabligh. Apa yang aku dah tahu tabligh? Okey. Tabligh ni satu aku tahu sifat wajib. Wajib apa? Wajib bagi Rasul. Apa maksud wajib? Wajib akal. Akal tak boleh terima kalau dia ni, Rasul ni tak tabligh. Dan untuk menguatkan Rasul ni tabligh, dia mustahil menyembunyikan. Sebab lawan tabligh adalah menyampaikan, maka dia punya lawan dia menyembunyikan. Jadi menyembunyikan apa ni? Sifat mustahil. Sifat mustahil, tadi sifat wajib. Apa maksudnya? Wajib dan mustahil itu adalah pada akal. Mustahil apa? Tak mungkin dia menyembunyikan. Tak mungkin. Tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Dia kan bercakap benar. Dia kan amanah yang kita belajar sebelum ni. Okey, itulah tu. Lepas tu, memahami dengan lebih detail apa ini perkataan tabligh ni. Nak kena memahami apa, dia punya apa. Ni the question. Dia punya apa? Peranan. Kan. Dan Apa benda yang supaya tepat kita faham. No, not the source. Unity. takrif. Apa yang kita kena faham dengan tabligh ni? Supaya kita tepat dengan apa yang kita faham. Takrif. Ha? Takrif. 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 Jangan salah faham. Nanti kita ingat tabligh ni lain daripada apa yang kita patut faham. Bila kita salah faham, nanti kita katakan tidak tepat dengan sebenar. Tidak tepat dengan sebenar. Jadi meyakini yang Rasul ini sifat tabligh. Ini lagi satu. Meyakini dengan jadmun. Jadam. Meyakini dengan jadam. Okey. Ni. Meyakini dengan jadam. Hukumnya. Hukumnya apa? Wajib usuli. Wajib usuli. Yakini je, wajib usuli. Okay. Sekarang ni, let's see what is the ta'rif that being given in the book of Tauhid. The knowledge of Tauhid. Apa yang dia diberi ni, ta'rif ni, apa? Apa makna, ni makna ni lah. Menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu. Ini ada benda yang disuruh sampai, ada benda yang tak disuruh sampai. Apa barang yang disuruh ni? Hukum. Perintah, hukum.
Contoh. Siapa suruh? Allah. Allah suruh. Kenapa Allah suruh dia? Kenapa Allah tak suruh orang lain? Rasul terpilih. Kenapa? Kenapa? Kerana Ya, Rasul itu bermakna Pesuruh Allah. suruh Allah. Itulah. Sebab tu dia suruh. Serta tidak menyembunyikan sesuatu pun. Apa maksud dengan itu pun? Dari perkara yang disuruh. Saya nak tulis tak edit lah. Dia dah jawab, dia dah tulis tu. Dia tak sembunyi benda yang disuruh sampaikan. Kalau benda yang tak disuruh sampaikan, tak adalah disampaikan. Walaupun dia mendapat wahyu. Sebab tu, ni, kat sini Ini adalah wahyu. Ini adalah wahyu Dan wahyu ni, please take note, dia ada tiga benda. Satu, dua, tiga. Ni. Satu apa? Yang disuruh untuk disampaikan. Tu. Ni. Disuruh untuk disampaikan. Dan satu bahagi memberi pilihan Allah Ta'ala akan mereka itu padanya. Maka harus bagi mereka menyampaikan dan ketiadaan menyampaikan. Nombor dua, diberi pilihan. Diberi pilih oleh Allah. Sama ada sampaikan atau tidak. Ini nombor dua. Ustaz tu apa Ustaz? Oleh Allah sama ada sampaikan atau apa di atas tu apa? Dia diperintah. Tidak. Bukan semua wahyu sampaikan. Ni lah kita tauhid, kita belajar dia cakap itulah.
Nombor 3, satu dia apa? Okay, ada disuruh menyampaikan. Ni 3 ni. Saya nak terang, actually saya nak terang apa ni? Apa ya terang ni? Kenapa saya buat benda ni? Sebab perkara yang disuruh ni. Ceritanya ni. Ni. Apa dalil akal kata memang Rasulullah ni sifat ni mesti menyampaikan. Sebab apa? Risalah itu, kerasulan itu adalah benda yang diterima daripada Allah dan hendaklah disampaikan. Okey, apa makna risalah dan kerasulan yang kita dah tengok tu hari? Kat mana Ni. Mana risalah? Ni khabar makna sampai mana-mana. Okey. Risalah ni. Suruh. Ni. Menyampaikan syariat. Ni. Ni risalah. Ni kat sini. Ni kat sini. Ini adalah penerangan pada ni. Okey. Siapa hamba yang dilantik itu, hambanya inilah yang dimaksudkan dengan seorang Rasul. Ni. Jadi apa ringkasan dia? Yang kita baca panjang-panjang ni benda ni. Apa ringkasan yang kita kena ambil ni? Daripada takrif tabligh. Takrif tabligh ni apa ringkasan dia? Apa wahyu yang dia dapat, yang disuruh sampaikan, dia akan sampaikan. Kerana itulah dia dikatakan, dia Rasul ini watak dia adalah, apa watak Rasul? Sifat dia apa? Tabligh. Kan? Mana? Kan? Mana? Kan? Bila dia kata Rasul, maka sifat dia adalah Risalah. risalah. Allah, payahnya nak jawab. Risalah. Bila kata Nabi, sifat dia adalah Nubuwah. 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 Apa dia nubuwah tu? Tengok balik nubuwah ni apa? Nubuwah ni lah dia memiliki satu hubungan dia dengan Allah, kenabian. Dia ada satu hubungan dengan Allah. Dia ada satu hubungan. Mana dia dapat sesuatu daripada Allah. Yang dapat itulah nama dia wahyu. Bila dia memiliki lagi satu, dia lantik dia Rasul, dan daripada wahyu itulah diturunkan syariat. Dan diberi pilihan, ada yang diberi pilihan untuk sampai, ada yang disuruh sampaikan, ada yang tiada suruh sampaikan. Jadi kat wahyu ni lah pembahagiannya pada 3 perkara. Yang ni. Nampak ke kelabu? Labu. Nampak Ustaz. Kelabu? Kelabu? Ustaz, yang diberi pilihan oleh Allah sama ada sampai atau tidak tu apa benda Ustaz? Yang kita tak tahu lah. Boleh tak sampaikan?
Oh, maknanya dia macam tak beritahu lah kita. Tak beritahu kita. Oh, okay. Kalau guru cakap apa? Kalau kau tahu sembahyang maghrib dari isyak berjemaah, kelebihan dia, engkau akan merangkak untuk pergi. Maknanya dia tak beritahu. Dia tak beritahu. Contoh dia tu lah contoh dia tu. Contoh itulah. Kau tak nak beritahu. Engkau akan merangkak untuk pergi jemaah. Kenapa? Tak boleh beritahu lah. Tapi Nabi tahu. Mana tahu Nabi tahu? Dia kata kalau engkau tahu. Maknanya dia tahu. Tapi dia tak disuruh beritahu. Tak suruh beritahu. Tapi dia tahu. Dia tahu. Tapi kelebihannya mestilah kalau dah mengangkat. Apa dalam dunia ni kalau orang datang, mengangkat pun datang. Apa tak ada tau. Tak ada. Tengok bola. Tak ada orang mengangkat datang. Aku cakap lah apa benda cakap. Mungkin kalau ada orang datang kata kat masjid, okey, saya tak kira siapa, kaya ke miskin. Siapa datang je malam ni jumpa saya akan bagi 10 juta ringgit seorang. Dengan syahadat dia mesti datang, tak kira apa cara pun. Kalau orang ni dekat rumah, tak ada orang bawa dia. Tapi dia hanya boleh mengangkat untuk jalan dan dia memang orang bukan yang sangat kaya, dia tak ada duit. Rasanya kalau mengangkat dia datang tak? Pada akal kita lah. Pada adat. Datang tu lah. Datang. Dia perlukan duit. Dia dah tak ada kerja ke atau dia kata walaupun dia ada duit, dia perlukan juga duit tu. Untuk apa-apa lah. Apa-apa tolong anak dia ke, apa benda tolong saudara dia ke. Maknanya tu Rasulullah kata kalau kau tahu, kau akan mengangkat. Tu dulu siapa tu artis tu? Ahli syaitan tu. Apa nama ni? Azmil Mustafa. Dia kadang-kadang sampai masjid dia dah sakit sangat. Sampai dia mengangkat, dia berguling-guling mengangkat kejap. Sampai orang ambil gambar tu mengangkat. Untuk diresap. Sebab dia lemah sangat badan dia. Lepas semayang pun dia dah tak larat. Kadang dia mengangkat jalan. Dia duduk, dia mengangkat balik. Lepas dia bangun jalan. Dan orang dah ambil gambar dia. Dan ada orang tanya dia kenapa sampai mengangkat pergi masjid. Antara perkataan tersebut yang tu. Saya tengok dekat surau, dekat masjid apa? Kampung Medan. Kumpul, ada pakcik ni selalu pakai serban putih lah, serban putih. Dia pakai tongkat. Selalunya dia ni duduk barisan saf depan, belah kanan masjid. Dia kalau lepas orang doa tu, dia akan jalan, 10 tapak dia berhenti. Macam ambil nafas lah. Dia pakai tongkat. Lepas tu, jalan lagi 5 tapak, berhenti. Relax kejap. Lepas tu, jalan lagi 10 tapak, berhenti. Relax kejap. Sanggup dia buat macam tu. Sanggup dia buat. Betul tak? Tak boleh sanggup. Allah dah beri rasa pada dia kelebihan. Allah dah beri rasa dia kelebihan. Kelebihan apa sebenarnya jemaah subuh ni, apa benda ke, apa benda lah, apa-apa lah. Allah dah bagi dia rasa. Orang tak rasa. Bila rasa tu ada pada dia, dan dia rasa, tak apa, kalau aku jatuh tak apa lah. Gitulah. Tapi dia jalan perlahan. 5 tapak jalan. Jalan lagi 5 tapak berhenti. Allah baik. Orang sihat boleh jalan pun tak sampai ke masjid kadang. Inilah dikatakan bukanlah dipilih oleh Allah. Itu sebenarnya yang nak cakap lah. Bukan dipilih oleh Allah. Ustaz, adakah jemaah perempuan pun macam tu? Dia punya fadilat faedahnya Ustaz? Atau hanya Jemaah perempuan kalau kita tak dapat pergi masjid atau kita rasa kita ni tak ada pergi masjid ni tak ada kawan lelaki ke, tak ada mahram ke, tak ada punya kawan kita ni mahram lelaki, kita kena usahakan untuk mengekalkan jemaah di rumah. Sekurang-kurangnya kita dapat jemaah. Dalam tu dia tak kata lelaki tak lelaki lah, tapi ulama' yang kata afdal ni yang pergi masjid lelaki. Afdal ni yang pergi masjid lelaki. Tapi utama jemaah ni adalah pada lelaki dan perempuan. Nabi tak kata perempuan tak payah tuan jemaah, tak ada sebut gitulah. Jadi untunglah mereka yang ada kawan nak solat lah. Tu rezeki masing-masing lah. Ada kawan yang dia boleh solat.
Sebab tu yang saya cakap kan, yang orang tua dulunya kita kata kahwin umur 80, 90 ni. Tu kadang-kadang atas sebab tu lah kalau orang faham lah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey. Sekejap. Saya tulis dah tu. Tak muat nak tulis dah. Okey, lepas takrif selalu kita tunjuk apa? Tengok modelnya dekat atas. Ni tabligh. Dalil lah. Dalil. Dalil. Dalil Ni Ustaz. amanah. Dalil asli. Ini kalau ikut tajuk ini bukan ni. Memahami tentang kaedah kefahaman beriman dengan Rasul. Kita kata sini silibus. Apa silibus ni? Sukatan pelajaran. Sukatan. Tu nak beri silibus. Okey. Pergi balik sini. Ni. Dan kita pergi pada satu benda yang dikatakan dalil akal. Dalil akal. Malam ni kelas kat mana? Jangan reko Ustaz. Ya tu Isyak kan? Isyak Ustaz. Besok 2 kelas. Ahad berapa kelas ni? Ahad 2 juga kan Ustaz? Ahad apa? Nanding? Nanti dengan apa? Muklisin semuanya. Maghrib. Okey. Mulisin. Wah, Mulisin nak tunjuk saya pakai slide. Projektor 2. Tak ada kabel. Wah, saya kata bagus. Kata nanti Orang sana banyak duit Ustaz. orang punya duit ni. Betul. Saya perasan lah. Dia orang pakai motor besar-besar BMW apa tu. Memang. Dulu kan kita pergi Melahiri, ingat tak? Ingat tak kita kira kamera tu? Ingat tak yang kita buat program dengan dia orang tu? Tengok dia orang pakai motor BMW. BMW motor 3 biji. Ui, memang kaya-kaya. Oh, Ahad ada kelas Ahad malam. Yelah, betul lah. Selasa maraton. Selasa maraton, pelang. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Moga kalau ada hal, jom lah. Kalau ada hal, tak apa. Okay. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Telefon kena off. Nanti balik naik Nurul Ayam. Apa dia dalil akli bagi tabligh? Ustaz, Pak Lin minta Ustaz baca dia punya apa pertanyaan. Ni apa? Kat mana? Ada pertanyaan dia dekat ni. Ya, betul. Yang dah bersuami bukan ke automatically dapat pahala jemaah bila suami dia ke masjid dengan syarat dia redha pada suami dia ke masjid. Dan suami ni ke masjid, pergilah ke masjid. Janganlah pergi masjid, pergi mengetik sampai 5 jam. Tak patut. Betul. Memang ni yang Rasulullah kata. Okey. Dalil akal.
dalil akal bagi tabligh. Jika menyembunyikan mereka itu, okey. Wah, tadi dia jumpa Abu Yau. Dekat masjid Ustaz. Semayang sebelah dia. Saya semayang, nak bangun. Lepas doa sendiri tu nak bangun lah. Pop dia pegang tangan. Siapa ni? Tengok muka Abu Yau. Dia buat tangan cilio dia macam ni. Apa ni? Dia peace Ustaz. Bukan peace. 2 hari bulan. Bukan. Dia kata 2 kali. Semayang sini, semayang Roh Ustaz kata. Macam yang janji dia kata. 2 kali kata. Nanti ada kuliah pertama. Gitu ceramah dekat Muslimah. Oh, Muslimah Ustaz. Muslimah program. Okey. Tak apa pasang apa nanti boleh tolong tentang. Tambah lagi tu. Ni benda ni dia dah rancang 3 bulan lalu, bulan puasa tu. Patutnya minggu depan. Tapi minggu depan dia ada hal. Tangguh lagi minggu pertama. Bahawa jika menyembunyikan. Okey, ini kita dah kata dah ni. Kita dah nampak dekat awal-awal ni. Menyembunyikan ni adalah, ni kita nampak ni. Sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul. Mustahil. Ni. Apa yang disuruh sampaikan oleh Allah Ta'ala? Apa yang disuruh? Apa yang disuruh? Itu nama wahyu lah. Wahyu yang jenis suruhan. Suruh sampai. Apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala? Maka disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Kalau Rasulullah ni, dia sifat dia tak sampai apa yang Allah suruh, maka kita pun kalau kita ada ilmu, kita tak payah sampai ke orang. Kenapa? Kita kena ikut apa yang dia buat. Dan orang yang menyembunyikan ilmu itu, ini tengok ni. Ini kita kata sifat mustahil. Ini sifat mustahil kita kata mustahil. Ada akal. Mustahil pada akal. Tapi ini dikutuk oleh Allah. Ini ditujukan pada siapa ni? Orang yang menyembunyikan ilmu. Pada manusia. Kenapa kita kata bukan pada Rasul? Sebab apa? Mustahil Rasul sembunyikan. Ini pada manusia. Yang sembunyikan ilmu. Okey, kalau ada orang tanya kita dah belajar. Orang tanya kita, aku nak kau cerita dengan aku sikit lah kan. Kau belajar, aku tak belajar. Aku nak kau cerita dengan aku sikit. Sifat wajib bagi Allah ni wajib apa? Contoh. Kita dah belajar ni. Kalau kita kata apa? Kau pergi belajar sini, aku tak nak cakap. Hukum ni apa? Wajib kita Hukum dia sampai. wajib sampai. Wajib sampai. Hukum ni kita ni sembunyikan apa yang kita tahu pada ilmu-ilmu yang baik ni. Kita dikutuk ni maksud apa? Apa maksudnya ulama kata kutuk ni? Kutuk Kalau orang kata tua kutuk, apa kutuk ni?
Apa botak dari kutuk? Apa kutuk? Macam dilaknat Ustaz, betul? Dilaknat. Betul Ustaz? Laknat. Kutuk ni laknat. Seperti termaktub dalam Quran. Seperti yang diceritakan dalam Quran. Seperti termaktub dalam Quran. Ada satu ancaman kalau orang itu sembunyi ilmu, maka akan dikutuklah orang itu. Dalam Quran, kalau nak cari ni ada ni Quran ni. Sebab tu jangan ni, saya copy je ni. Jadi kalau orang tu kata kau ajarlah aku tak reti lah ni. Kita kau pergilah masjid belajar. Malas aku. Ustaz, kalau macam saya kan ada kat kawan minta ajar kan Ustaz. Tapi saya kata pergilah belajar dengan Ustaz Zaza yang gila-gila lah Ustaz saya kan. Macam saya ni saya bukan ada keputusan apa. Cuma saya ni belajar pondok ni je lah. Belajar kitab ni. Adakah saya berdosa Ustaz? Kalau kita tengok apa benda kemampuan kita lah. Kalau kita kata kita tak mampu. Tapi kalau kita ditanya kita specific question, pemaknaan apa? Kita kena cakap. Kalau mengajar mungkin tak ada masa, tak sempat. Tapi pada tu jangan niat nak menyembunyikan ilmu. Tak. Ada ilmu, dalam kau tengok aku nak beritahu. Kau nak kau belajar. Tak boleh gitu. Tak boleh. Lepas tu, dulu bila Ustaz Rozaini kan, dia kata apa? Okey, sekarang ni soal jawab. Kalau orang sini tanya saya sampai pukul 10 malam pun, saya kena jawab. Kenapa? Fardu ain bagi saya untuk memberitahu. Dia kata itu tau, perkataan tu. Bukan senang lah mengajar ni. Betul saya cakap tau, bukan senang lah. Bukan senang. Bukan benda senang tau. Lepas tu nak sampaikan ni benda yang kita tahu sumber. Lepas tu kalau kita fikir kita sembunyikan, kena laknat. Orang mengajar ni dapat pahala. Takut kena laknat. Bukan mudah lah. Bukan mudah. Jadi ada ilmu ni, ada satu lagi kerja yang kita mungkin boleh sampaikan kepada orang. Sampai kepada orang. Okey. Seperti termaktub dalam Quran, ni contoh dia. Maka kesimpulan, maka ni, bukan maka pen. Maka ni apa ni? Maka, apa? Nanti geng kubur kata, wah, ajarlah kami ni, ajarlah dia ni tauhid. Kenapa? Sikit-sikit boleh Ustaz. Jadi pendakwah kecil-kecilan macam dulu saya ada. Sikit-sikit, kalau sikit-sikit Ustaz, bukan sembunyi, kita pun tak berapa arif sangat, tapi boleh lah mana yang salah kita tunjukkan. Boleh Ustaz? Mana? Boleh, tu boleh lah. Alhamdulillah. Mana kita tahu, kita cakap lah kan. Kalau dia banyak soal, kau pergilah surau, mana aku tahu. Tunggulah subuh Ahad ni, nak kena sampai tidur keluar Ustaz. Maka wajiblah pada akal ni yang jadi hakim penimbang ni, akal ni dia kata jadi hakim yang menimbang. Jadi hakim yang menimbang. Hakim yang menimbang. Menimbang apa? Dia kata wajib. Mesti akan suruh terima ni. Ni hakim yang menimbang. Menerima bahawa ni sesungguhnya Rasul itu dia bersifat dengan sifat tabligh. Dia bersifat dengan sifat tabligh. Ni dari akal ni. Sebab apa? Tarif Rasul itu sifat dia adalah risalah. Risalah tu kita dah tengok di sini. Ni.
Melantik Allah bila orang tu watak dia risalah daripada Rasul, Allah lantik untuk sampaikan syariat. Sampaikan ni lah dikatakan tabligh. Ni. Kata ni lah. Kata ni. Ni. Buatlah satu line. Ini. Buatlah satu line. Menyampaikan inilah Allah Akbar. Menyampai inilah satu perkataan yang dibincang tadi ni. Inilah tabligh. Kenapa kita kena bincang benda ni, tunjuk benda ni, cakap benda ni, dalil benda ni, kenapa? 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 Sebab dia adalah wajib. Akal. Wajib akal usuli. Nazari. Wajib akal nazari. Nazari. Wajib akal nazari. Bila wajib akal nazari, itu yang perlu kita tulis dalam note, kita hujahkan, kita ni, kita gitu, kita gini, kita gitu. Kenapa kena gini, kena gitu? Sebab dia wajib akal nazari. Wajib akal nazari. Ingatlah dulu belajar apa dia nazari, apa dia zaruri. Nazari tu perhatian. Daruri tu mudah. Okey. Yes. Okay. Kalau terlupa ke, tak ingat ke, okey, saya nak bagi balik nota yang satu masa dulu kita pernah belajar, satu masa dulu kita pernah menyebut, dan kita nak tambah lagi dekat sini, contohnya. Ni. 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 Alamak, kenapa dia kita tu dia tak keluar? Sekejap, sekejap. Yang teknik, relax. Dia betul ni dua baris ni. Okey. Ni. 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 Okey. Tengok sini. Tengok sini. Ni yang tadi ni. 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 Apa yang tertinggal ni? Okay, ni. Ni. Okey. Ni. Tengok ni. 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 Tengok ni. 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 Ini perbahasan dari segi apa ni?
Ta'rif. Takrif Rasul. Ta'rif sifat. Takrif sifat. Ta'rif sifat. Sifat. Ini dalil ni dari segi apa? Sifat. Juga. Ini dalil sifat. Dalil sifat. Wajib dan mustahil. Apa dia perlu dalil? Sebab wajib ni, mustahil ni, harus ni, dia adalah pembahagian daripada satu nama nazar ni yang dipanggil akan dia nazari. Okey. Dah lah. Okey, cukup. Allah. Kita sambung. Dah lain dah. Ustaz minta slide yang sebelum ni Ustaz. Sekejap. Sekejap. Belum ni ya. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakatuh ya hasanah wa bil akhirati hasanah qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf pasti banyak kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.